Salam Duit Tepi. Anda bersama saya Zokri Idris dalam CV Podcast Duit Tepi. Duit Tepi mengungkap hubungan duit dan manusia. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, Duit Tepi bertujuan untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada kita tentang cara pemilikan, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang paling penting sebenarnya, bagaimana untuk kita menyumbangkan duit kita ke arah keberkatan dalam kehidupan kita seharian. Dan pada minggu ini kita rasa sangat bertuah kerana kita didatangi oleh seorang tetamu kehormat saya, seorang yang saya pandang tinggi, yang saya hormat dan sanjung. Kita ada saudara Zuri Afendi Zuraimi sebagai seorang ahli politik muda, pemimpin masa depan negara kita. InsyaAllah, amin. Amin. Terima kasih, Dok. Terima kasihlah datang kepada rancangan Duit Tepi hari ini, Fendi. Okeylah, kita nak terus untuk mengenali diri Fendi sebelum kita masuk kepada persoalan duit dan juga Fendi. Okey, secara permulaannya mungkin Fendi boleh ceritakan macam mana Fendi boleh terjebak dalam dunia politik ni. Macam mana tiba-tiba ada minat untuk terlibat dalam dunia politik? Suratan atau kebetulan? Dia mungkinlah suratan, tapi dalam waktu yang sama adalah kebetulan. Suratan tu adalah apabila since daripada zaman sekolah lagi, saya berkecimpung di dalam debate sekolah, and then lepas tu melihat beberapa figura-figura politik yang ada pada ketika itu. Dan selepas 2018 bermulalah satu, orang kata apa, pendekatan yang baru, dinamika ataupun dinamik politik yang berlaku pada ketika itu. So secara tidak langsung pada 2022 saya dilamar, dan saya berucapkan terima kasih kepada Ketua Pemuda saya, khususnya Saudara Saiful Azam, kerana menampakkan saya boleh bersama dan juga bekerjasama dalam beberapa perkara. Serta yang pertama sekali saya nak ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Bahagian saya juga, Datuk Megat Firdaus, kerana memberi ruang pada PRU yang lepas untuk saya bersama-sama dalam menjayakan PRU. Tapi bila Fendi kata dia bermula daripada aktiviti debat di sekolah, tapi bagaimana aktiviti debat itu membawa Fendi lebih dekat dengan arena dunia politik? Ada satu gap di tengah-tengah tu yang saya tak berapa tangkap. Dia disebabkan pertama sekali saya boleh katakan zaman saya membesar ketika itu adalah zaman daripada 3310 handphone. Okey, taklah jauh sangat daripada saya. Okey. Dia transfer kepada zaman ke BBM. Oh, betul. BBM. BBM. After that pergi kepada WhatsApp. So pada ketika itu kita banyak research. Perdebatan ni kita perlu ada research. Kita kena study dan research. Tak seperti sekarang yang mungkin berada di hujung jari sebegitu saja. So kita kena banyak menelaah, banyak membaca. Jadi di situlah kita mendapat idea dan juga diberi peluang dan ruang bersama-sama dalam rakan-rakan dalam think tank berfikir idealis. Pada ketika tu boleh dikatakan bermulanya satu semangat yang mana gerakan daripada bawah sekolah tu sendiri dalam perdebatan, sebab saya adalah first batch pada ketika tu yang tubuhkan kelab perdebatan di sekolah. So kami membawa naratif supaya kelab ni ditubuhkan dengan jayanya, dan alhamdulillah sampai ke sekarang ni pun kelab di sekolah tu masih berjalan lagi. Jadi adalah beberapa berlaku di sekolah ketika itu. Kita sampaikan ada pilihan raya untuk ketua pengawas sendiri. Jadi saya tidak langsung pun terlibat ketika itu. So benda tu berlaku. Jadi proses demokrasi tu berlaku di dalam sekolah lagi. Pada ketika itu. Dan selepas tu kami diberi nasihat tidak buat lagi pemilihan secara demokrasi sebab benda tu tak boleh berada di dalam sekolah. So benda tu menjadikan kami macam
Kenapa? Gerakan tu berlaku. Macam tu Itu yang berlaku. Sebab saya rasa saya berada di alam persekolahan sebelum 3-10 lagi. Pada ketika itu memang tak adalah proses-proses macam ni. Yang saya tahu kita ada ketua pengawas yang baru, kita ada timbalan ketua pengawas. Apa pun saya dulu adalah seorang yang tidak produktif lah di sekolah. Yang menimbulkan kegusaran cikgu-cikgu. Jadi saya tak ambil pusing lah. Itu saya yang dulu lah. Jadi kalau kita nak tanya Fendi, dalam dunia politik ini, siapakah role model ataupun idola pemimpin yang Fendi jadikan sebagai satu landasan ataupun pedoman dalam Fendi terus meneruskan kerjaya dalam bidang politik? Saya boleh katakan figura ataupun idola politik saya pada ketika ini adalah saudara ataupun Dr. Akmal Saleh, merangkap Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Kerana satu figura ini yang datang daripada akar umbi. Yang bukan datang daripada keluarga sesiapa. Kebiasaan kalau kita tengok figura politik ni mesti somebody adalah datang daripada somebody. So kali ni kita datang daripada satu sudut yang rakyat marhain, diangkat sedikit demi sedikit dan sekarang menjadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan paling penting ada prinsip dan ketegasan. Paling yang saya suka adalah no yes man. Because kami ataupun pemuda itu adalah pendesak. Jadi segala apa yang berlaku pada sekarang ini yang ditunjukkan oleh Dr. Akmal Saleh adalah satu figura yang sangat saya kagumi. Dan insya-Allah saya tetap akan menjadikan dia sebagai idola saya pada ketika ini untuk terus ke depan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditonjolkan. Ketegasan dan juga keyakinan ke yang Fendi cakapkan tadi? Yes. Ketegasan dan keyakinan dia, sebab mungkin awam mengetahui yang bahawasanya baru-baru ni berlaku perhimpunan dan sebagainya kan. Jadi Dr. Akmal Saleh mengeluarkan satu statement yang sangat-sangat orang kata baik untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam rumah. Maknanya ciri kepimpinan yang ada pada seseorang itu yang perlu bersifat tegas, yang perlu yakin, menjadi ukuran lah kepada Fendi. Okey Fendi, kita nak tengok perkaitan duit dan politik. Baik. Bukan kita nak berbincang secara ilmiah ataupun kita nak berbincang secara agenda politik, tetapi ini adalah pendapat Fendi sendiri sebagai seorang ahli politik, orang muda, pemimpin masa depan negara antara lainnya. Okey, saya ada beberapa soalan lah. Mungkin ada soalan panas, yang tidak berapa panas, suam-suam dan sejuk. Okey. Saya tak tahu soalan ni panas ke tak, tapi saya nak tanyalah kan. Betul ke nak berpolitik ni kena ada duit? Kan? Kalau kita rasa statement ini betul, adakah politik wang itu adalah sesuatu yang masih relevan pada ketika ini ataupun ia sesuatu yang semakin dihakis? Ini kacamata Fendi ya, kita bukan mewakili sesiapa dan kita tidak mewakili mana-mana organisasi, tetapi pendapat Fendi sebagai orang muda yang berkecimpung dalam bidang politik. Baik. Bila bercerita tentang duit dan politik ini, kita tidak dapat lari pada asas dia. Selaku anak muda, saya melihat perkara ni adalah perkara asas apabila daripada sudut operasi. Sebagai contoh, saya bagi contoh, jika hari ini saya nak pergi kerja, saya perlu bawa kereta dan mengisi minyak. Itu adalah kos-kos yang saya perlu bayar, termasuk dengan tol, parking dan sebagainya. Sama juga dalam politik, ada beberapa kos yang perlu dibayar. Sebagai contoh, jika dalam pemilihan atau pemilihan raya adalah kos-kos jentera, kos-kos logistik dan sebagainya. Mahu atau tidak mahu, asas duit itu perlu ada, tetapi perlu ada prinsip. Prinsip asas dia adalah tidak bermain dengan duit. Kita kena ada sandaran bahawasanya duit ini digunakan untuk saluran yang betul, bukan sekadar bermain membuta tuli. Dia tak boleh sebegitu. Jadi selaku anak muda, saya boleh katakan dia relevan pada ketika ini, masih relevan, cuma perlu ada prinsip yang ditegaskan pada generasi yang sekarang dan akan datang. Okey, boleh Fendi bezakan, sebab Fendi kata kita menggunakan duit kerana pengoperasian gerak kerja politik itu memerlukan duit.
Tapi Fendi katakan kita tidak bermain dengan duit. Apa perbezaan antara keduanya, dan macam mana Fendi boleh elaborate ataupun terangkan tentang statement kita tidak bermain dengan duit? Baik, bermain dengan duit ni adalah satu benda yang mungkin kebiasaan bagi orang-orang dalam arena-arena yang sepatutnya. Which is saya boleh katakan sebagai begini contohnya. Kita dah mengetahui kos kita sepanjang sebulan itu adalah RM300 untuk minyak sahaja. Tetapi kita overspend pada benda yang tak sepatutnya. Itu dikatakan tidak sepatutnya bermain duit. Sebagai contohnya di situ. Dalam politik juga kita ada beberapa yang kita perlu ikut SOP dan juga KPI yang kita perlu buat. Sebagai contoh, saya bagi contoh, jika perlu mengeluarkan satu arahan untuk membeli sesuatu untuk disampaikan kepada rakyat, that is the figure yang kita perlu follow. Bukan lebih dan bukan kurang. Sebab by the end of the day kita kena ada satu check and balance. Dan memang di dalam mana-mana parti politik sekalipun, dia ada audit dia yang tersendiri yang untuk memastikan bahawasanya figure itu, ketepatan itu berlaku. So perlu ada keseimbangan dan juga tidak bermain duit daripada sudut costing yang kita berkehendakkan tu. Tetapi secara dasarnya untuk kita melakukan sesuatu, waimah dalam benda yang lain pun, nak menggerakkan syarikat ke menggerakkan organisasi, kita memerlukan duit, dan itu sebabnya politik juga memerlukan duit. Yes. Okey. Betul ke orang kata nak masuk politik ni kena ada duit? Okey. Pada asas dia politik dan duit perlu ada dalam politik ni, ataupun nak masuk politik kena ada duit ni, dia adalah subjektif. Seperti saya sendiri, berlaku pada diri saya masuk dalam arena politik ni bukan atas sebab saya ada duit. Saya bekerja dalam swasta. Jadi saya bekerja dalam bidang pengurusan harta tanah. So mahu tidak mahu, sedikit sebanyak dia tidak menjadikan satu indikator yang ketepatan bahawasanya duit itu perlu ada, tetapi perlu ada duit. Pada ketika macam contoh saya katakan, kita dalam program duduk bersama rakan-rakan, minum dan santai, mungkin itu kos yang perlu dibayar pada ketika itu. Tapi selebihnya bukan. Itu adalah datang daripada perbincangan ataupun susur galur yang diarahkan ataupun program yang dijalankan. Sekadar orang kata minum, makan tu, of course lah. Kita kadang-kadang dengan rakan-rakan kita kan, aku belanja kau belanja aku minum. That is the standard biasa. Betul. Kan, macam datang you minum Starbucks, I pun minum Starbucks, you minum kedai mamak pun I minum kedai mamak kan. Tu normal. Kita sama-sama dalam rakan ni kan. Tu tak ada isu pun. So, tak adalah sampai tahap kau nak panggil orang kata satu kampung untuk hadir. Itu lain cerita. Itu dah jadi program besar. Dan semestinya itu melibatkan orang-orang yang lebih berkelayakan untuk keluarkan duit. Bukan daripada satu sudut yang bahawasanya perlu ada duit baru berjalan. Tak. Kerja perlu berjalan dan duit akan sampai. Okey, soalan nakal dari saya. Fanny lebih banyak minum di Starbucks ke lebih banyak minum di Mamak? Okey, saya Starbucks ni saya boleh katakan jarang. Banyak minum di Mamak sebab saya lagi suka tasty. Okey. Berbanding dengan Starbucks ni, sebab Starbucks ni saya orang kata benda ni kalau saya nak balik kampung selalunya, sebab saya jauh nak balik kampung. So Starbucks adalah laluan saya untuk ke sana. Itulah antara dia. Soalan nakal je lah kan. Okey, maknya banyak di Mamak sebab suka tesi. Okey, lepas ni bolehlah belanja saya tesi. Boleh, tak masalah. Dan saya belanja benda lain lah, mungkin Starbucks dan sebagainya. Mungkin tak betul juga kalau kita nak katakan orang masuk politik ini sebab nak duit. Sebab mengenali diri Fendi sebagai salah seorang yang saya kenal, kita nak masuk politik ni kerana nak berkhidmat. Dan macam yang Fendi katakan tadi, ahli politik sebenarnya masuk untuk meluas lebarkan lagi pengaruhnya. Sebab itulah politik kan, kita nak meluaskan lagi pengaruh kita, tetapi cara untuk meluaskan pengaruh itu dengan program-program dan sebagainya memerlukan perbelanjaan, dan di situlah keperluan duit itu datang pada seseorang ahli politik. Kalau saya boleh faham begitu, betul ke apa mengikut kefahaman saya? Okey, itu juga adalah satu generally dan subjektif bagi individu. Kita kena faham dalam keadaan sekarang ni politik juga adalah kerjaya. Okey.
menjadi dalam salah satu pelapor polisi di mana-mana tempat sekalipun. So bila dia melibatkan kerjaya, sudah semestinya dia ada satu imbangan selepas pada itu, seperti contoh mahukan sesuatu pada sesuatu. Dia juga melibatkan juga adalah jangka masa yang panjang seseorang individu dalam politik. Kita tak boleh nak deny, tetapi secara khususnya pada saya, untuk diri saya lebih mengutamakan gerak kerja berbanding dengan orang kata apa, politik duit. Sebab dengan kerja itu rakyat akan menilai. Terutama anak muda sekarang yang memang di hujung jari saja sekarang ni. Wak Ima apa sekalipun berlaku di depan mata, di hujung jari. So benda tu perlu dipegang kepada ahli politik bahawasanya yes, duit itu adalah salah satu kerjaya, politik itu adalah satu kerjaya, tetapi bukanlah mengkayakan diri. Kena di akhirnya ialah kita kena kembalikan kepada rakyat sebab kita bekerja untuk rakyat. Okey. Mari kita bincangkan tentang strategi-strategi yang Fendi gunakan untuk duit ataupun mendapatkan dana. Saya difahamkan Fendi juga memegang jawatan tertentu dalam sesebuah organisasi parti politik dan sebagai seorang naib ketua bahagian, apakah strategi naib Ketua Pemuda bahagian, apakah strategi yang Fendi gunakan ataupun amalkan untuk mendapatkan dana bagi sesuatu program, dan adakah cara yang tertentu untuk menguruskan dana itu agar dia punya input dan output tu selari dan efektif? Baik, suka dengan soalan ni. Saya katakan apa kebiasaan yang saya buat pada ketika ini adalah lebih kepada mendapatkan input daripada agensi-agensi yang berkaitan. Sebagai contoh, kita ada MARA. Jadi kebanyakan, maaf saya kata, orang-orang kita ini mungkin mereka tidak mengetahui ataupun tidak cakna dengan adanya peluang-peluang yang ada di dalam MARA itu sendiri. Jadi selaku orang yang berada dalam organisasi which is yang melihat perkara tersebut, maka kita sampaikan proposal kepada pihak yang sepatutnya untuk dapatkan dana. Sebagai contoh, kita mengadakan satu larian di satu tempat sebagai salah sebuah program tersebut. Jadi kita perlu pergi kepada agensi-agensi ini supaya dapat memberi satu yang baik kepada rakyat sekeliling. So daripada situlah menggunakan, ia tidak dilarikan menggunakan orang kata apa, the title yang ada, tetapi dalam waktu yang sama kita kena tunjuk kuasa yang kita ada pada hari ini bukanlah semata-mata untuk memegah, tetapi untuk kita memberi pulang balik kepada rakyat. So menggunakan jawatan yang ada itu untuk disampaikan kepada rakyat bahawasanya okey, inilah perlu kita buat. Kita perlu bagi tahu kepada rakyat, okey, tugasan kita sekian. Hakikatnya pada hari ini dia tidak macam zaman 90-an di mana orang ahli politik dibentangkan kapit merah dahulu. From now, sekarang adalah rakyat adalah bos. So kami yang berjawatan ini kena cakna bahawasanya kau naik pun sebab rakyat. So jadi perlu kembalikan kepada rakyat. Jadi sampaikan, pergi kepada pihak berwajib untuk dapatkan dana dan kembalikan kepada rakyat. Fendi ada pengalaman dalam menguruskan dana? Secara totalnya saya ada sedikit pengalaman yang tidaklah begitu, orang kata apa, yang gah, tetapi daripada pengurusan sebab saya ada syarikat pengurusan harta tanah. Okey, dalam bidang pengurusan harta tanah ni kita mengetahui selok-belok macam mana untuk pengurusan sama ada dari sudut jual beli rumah, pengurusan daripada sudut serata title ataupun dari sudut penilaian. Jadi dana yang kita dapat itu kita menguruskan pengurusan harta itu dengan baik. Contohnya macam mana proses jual beli rumah, macam mana kita nak gunakan Akta 757 serata, bila mana sekarang ni banyak isu-isu JMB yang bermasalah. Jadi dana di dalam JMB tu perlu kita follow dan berpandukan dengan Akta 757 tu. Pengurusan harta tanah, dalam pengurusan harta tanah ni dia sangat-sangat follow the rules 757 tu. So jadi kalau langgar peraturan tu maka akan
kembali kepada kami. Jadi pengurusan tu sangat-sangat tertib di situ sebab kita ada guideline. So, sama juga dalam penilaian, kita ada beberapa kriteria untuk kita nilai tanah tersebut, sama ada tanah tu tanah tepi ke, hujung ke, tengah ke, untuk ditentukan nilai berapa harta tanah tersebut. So itu pun guideline daripada bank. Jadi kita ada guideline kita untuk menguruskan dana. Dan saya juga difahamkan Fendi juga ada pengalaman dalam kerjaya takaful. Menguruskan takaful, menguruskan hartanah, dana dari aspek hartanah, dan juga menguruskan dana dari segi aktiviti-aktiviti yang bercirikan politik. Dan saya sangat tertarik kalau Fendi boleh ceritakan apakah yang menjadi satu pegangan ataupun tips lah ataupun panduan kepada Fendi yang mungkin kita boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita yang lain tentang aspek pengurusan duit itu, aspek pengurusan wang. Bukanlah nak kata dari segi teknikal, kena ambil MBA ke, bukan. Tetapi pengalaman-pengalaman yang berharga yang telah Fendi kutip selama ni, apa mungkin yang Fendi boleh kongsikan dengan pendengar kita di luar sana? Perkara yang paling saya seronok untuk share, dan terima kasih juga dengan soalan itu, adalah daripada sudut takaful itu sendiri. Sebab ramai di antara kita boleh katakan kita ada lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia. Betulkan saya kalau salah yang figure tersebut. Jadi hanya beberapa peratus sahaja yang masih ada takaful, which is daripada situ takaful ni adalah perlindungan yang memberi tabung kecemasan. Dia ada penilaian nisbah dia 10, 30, 50. 10% tu adalah untuk daripada total gaji kita untuk kita buat caruman takaful. Jadi takaful ni dipecah kepada dua, di antara satu medical card dan juga satu lagi adalah dari sudut hibah. So medical card pada saya untuk muda, macam kita yang muda ni, better ambil medical card sebab walaupun kita generasi 310. Yes. Kita kena ambil sebab pada saya, sebab kita agresif. Kita kadang-kadang kita bawa motor, kita bawa kereta, berlainan dengan orang yang lebih veteran, dia dah berhati-hati. Jadi benda tu perlu ada cakna, perlu ada ingat, sebab malang tak berbau. Jadi 10% daripada situ, why not? Kalau kata gaji kita 2,000, 10% baru 200. Kan? So kita kena salurkan duit tu kepada tabung yang betul. 50% adalah expenses kita, kereta dan sebagainya, dan 30% tu adalah baki simpanan kita. Kalau boleh kita dapatkan dari situ. Cuma dengan kadar gaji yang pada hari ini, kita kena tengok balik penimbangan. Macam contoh, ada setengah orang gaji kita start dengan katakan sekarang gaji 1,500. 10% daripada situ 100,500. Tetapi hakikatnya bila mana overspend, itu yang menyebabkan kita tak akan salurkan duit tu kepada 10% takaful tu tersebut. So macam saya katakan tadi, malang tidak berbau. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Sebab rata-rata saya berkawan dengan rakan-rakan yang berada di gig, industri gig. Jadi kadang-kadang ada di antara mereka ni ialah kejar order, kejar delivery dan sebagainya. So tak sedar benda tu, sebab boleh jadi dalam beberapa saat accident. So kita tak naklah benda tu jadi kepada orang terdekat pada kita. Jadi dalam aspek pengurusan duit ataupun wang ni juga harus memikirkan benda yang kita tidak boleh jangkakan berlaku di masa hadapan. Betul. Itu sangat penting. Okey, kita dah bicarakan tentang pengalaman Fendi dalam kerjaya politik, cara pengurusan duit oleh Fendi dalam tiga benda yang berbeza, politik, takaful dan juga hartanah. Kita nak bincang dari segi Fendi sendiri, sebagai seorang personality yang bernama Zuri Afendi Zuraimi. Okey, dari segi kacamata Fendi lah. Ini sendiri, kalau Fendi bukan seorang politician ataupun bukan seorang ejen takaful dan ejen hartanah, bagi seorang Zuri Afendi Zuraimi, bagaimana individu yang bernama Zuri Afendi Zuraimi ini menguruskan keuangannya sendiri? Baik, saya mengambil pendekatan the survival individu. Okey. Sebab secara total perjalanan hidup saya ni ialah walaupun kita generasi 3310 tetapi kita ada pengalaman tersendiri kita kan. Saya tak ada masalah untuk berkongsi daripada sebelum ni. Saya datang daripada industri production juga. Oh, okay.
pada tahun 2016 and then sampai ke penghujung 2019. Daripada jadi kru kamera dan juga pengikat tali-tali wayar dan sebagainya, kabel, sampailah saya pergi kepada stesen minyak, pengurusan stesen minyak di salah satu di dalam Selangor lah. Selepas pada tu yang stesen minyak tu sangat-sangat mencabar sebab pada ketika tu pandemik. Jadi kebiasaan kita nampak sale dan sebagainya. So bila berlaku pandemik tu sangat-sangat teruk. Sangat-sangat teruk, dan sampaikan biasanya budak ada OT dah tak boleh ada OT dan sebagainya. So kita kena tengok di manakah keperluan dan kehendak pada ketika itu. Kita kena tahu. Dan pada ketika itu jugalah saya berkecimpung dalam takaful, dunia takaful. Dan selepas tu sudah semestinya dipanggil kembali dalam bidang pengurusan tanah sebab background saya memang dalam bidang pengurusan tanah. Jadi bila dalam bidang pengurusan tanah ni sangat-sangat dekat, dan saya nak kembalikan kepada rakyat ataupun kepada orang-orang sekeliling bahawasanya benda ni tak diketahui oleh semua orang. Sebagai contoh pemain gig, delivery dan sebagainya ni, diorang boleh beli rumah tanpa ada slip gaji. So benda tu yang saya ada ilmu, saya nak share balik kepada rakyat. Bercakap tentang pengurusan tu lebih kepada kehendak dan juga keperluan. Sebab pada pandemik tu sendiri yang berlaku, kita spend, sebelum pandemik kita spend sesuka-sukanya. Tetapi bila dah pandemik tu, okay, even kalau ada phone pun waktu tu pun okay, nak kurangkan daripada bayar 100, maybe bayar RM50 je. Kan, apa yang kita perlu buat saja. Sebab kita tak tahu. Sebab kita bekerja swasta. Kalau di government, sudah semestinya mereka ada security dalam sektor tu. Berapa ramai orang government relax pada ketika pandemik tu kan. Tapi di swasta kami struggle. Struggle. Jadi pengurusan kehendak dan keperluan tu perlu ada. Dan terima kasih, saya boleh katakan terima kasih kepada pandemik tu bukan apa, mengajar kita macam mana kita mengetahui apa itu keperluan dan apa itu kehendak. Saya setuju sebab kita selalu tahu kehendak dan keperluan ni dari segi teori. Dan kita belajar dalam teori-teori ekonomi bilik kuliah, kehendak ini tidak boleh melebihi keperluan kita. Sedangkan keperluan itu yang penting. Tapi betul lah, pandemik itu dia lebih menzahirkan lagi, menunjukkan lagi kepada kita apakah itu kehendak dan apa itu keperluan dan prioriti kita kat mana pada ketika itu. Cuma saya tambah sikit. Suka saya ingatkan macam antara rakan-rakan saya ingat waktu pandemik ni, mereka sonok waktu tu lah ada yang beramai-ramai kahwin. Sebab kos di situ yang sangat-sangat orang kata apa, kalau dulu kalau tak ada 10,000 dalam tangan, jangan kata nak kahwin lah. Kan, kurang-kurang pun 5,000 pun dah nikah dah. Sekarang ni kalau kata contoh waktu pandemik tu 1,000 selesai. Kat situ je. Halas selesai. Habis settle kan. Tapi benda tu mengajar kita. Dan 2 tahun pandemik tu selepas tu membuka mata, terutamanya golongan Melayu kita sendiri, yang bahawasanya kita dah tahu di manakah perkara yang wajib, di manakah perkara yang adat di situ. So banyak memudahkan lah. Dan tu saya kata balik, kita tak boleh nak menidakkan apa yang telah terjadi. Dan berterima kasih disebabkan Allah menurunkan asbab penyakit tersebut dan kita belajar daripada proses tersebut. Dan ada rakan-rakan yang dah berkahwin ketika tu, so dapatlah pengalaman. Jadi apa yang baik daripada pandemik itu kita akan ambil. Tapi bagi saya lah, kita lebih banyak tahu apa itu priority, keutamaan kita. Keutamaan kita berbeza. Kenapa kalaulah Fendi kita semua diberikan RM1,000, keutamaan Fendi dalam RM1,000 itu berbeza, keutamaan saya dalam RM1,000 itu berbeza. Okay. Pada pandangan Fendi secara peribadi lah, Fendi suka perempuan yang berduit ataupun suka perempuan yang pandai mencari duit ataupun suka perempuan yang menggunakan duit? Peribadi, ini tidak ada soalan betul atau salah secara peribadi. Secara jujurnya, melihat pengalaman rakan-rakan dan juga pengalaman nak juga disclaimer kat situ pengalaman rakan-rakan kan. Jadi mengajar juga saya lebih kepada pengurusan duit. Perempuan yang tahu menguruskan duit. Dan juga lelaki lebih kena tahu juga tentang pengurusan duit. Betul.
Saya tak payah jauh lah. Seperti ibunda saya juga adalah orang yang menguruskan keuangan dalam family, which is ayah mencari duit. Okay. Dan ibu pada ketika itu akan distribute kan. Okay, ni untuk bahagian sini. Jadi kita kena tahu, bila kita dah nampak figura macam tu, kita pun nak macam tu. Tapi yalah, orang kata tak semua kita nak kita dapat. Cuma kita cari seakan begitu. Cuma macam saya katakan, memang saya akan cari wanita yang pandai menguruskan duit. Dia berbeza. Macam mak saya pernah kata, ada 2 jenis perempuan kebiasaan, yang suka beli mangkuk dan suka beli emas. Kalau suka beli mangkuk, bermakna dia suka masak. Okay. Kalau suka beli emas ni, maknanya dia penghabiskan boreh kau lah. So, tapi kena ingat juga, sebab emas ni dia jangka masa yang panjang. So, kita kena tengok keadaan pada ketika tu. Kalau pandai kalau pandai masak tapi tak boleh nak mengurus keuangan pun no point juga. So kena ada balance kat situ. Maksudnya ya, ibunda melihat apa-apa pun macam mana kita nak uruskan. Saya betul. rasa beli mangkuk pun tak salah, tapi tahu cara untuk menguruskan ekonomi rumah tangga. Beli emas pun tak salah, tapi tahu macam mana nak menguruskan untuk simpanan keluarga di masa akan datang. Okey Fendi, kita sudah hampir menginjak ke di akhir rancangan podcast Duit Tepi kita pada hari ini. Mungkin ada pesanan-pesanan yang Fendi boleh kongsikan dengan pendengar kita di luar sana tentang berkaitan duit dalam kehidupan Fendi, duit dalam kehidupan seorang ahli politik muda, barangkali mungkin. Okey. Untuk diri saya dan juga rakyat ataupun rakan-rakan yang mendengar, pertama sekali kita, macam doktor pun kata, kita perlu mengetahui bahawa kehendak dan keperluan tu pada ketika ini. So selaku anak muda, kita kena tahu gaji kita takut mana, kena kira dengan 12 bulan punya gaji, dan itulah harga kereta yang kita boleh beli. Jangan baru gaji 2,500 nak ambil Honda. So benda tu saya kata, macam saya sendiri pun macam pilih saya je. Tak. Tak, sebab macam kita kena tahu kereta itu adalah checkpoint A to B. Betul. Okey, dia penggerak. Tetapi setengah-setengah orang lain, dia adalah satu kemegahan, menunjukkan bahawasanya inilah dia. Tapi untuk diri saya lebih preferkan kepada dia adalah A to B, kenderaan sahaja. Jadi yang paling penting adalah cara kita membawa tu. Kalau kita ada kereta yang mahal tetapi cara kita bawa pun tak mengikut peraturan pun bermasalah. Tapi kalau kita ada kereta yang baik untuk kita bawa, so kita akan sampai ke destinasi tersebut. Dari sudut politiknya adalah perlu juga mengetahui di manakah dana ataupun duit itu perlu disalurkan. Tidak boleh overspend, tidak boleh kurang daripada spend. So kita sebaiknya kena mengetahui di manakah kita perlu letakkan duit itu kepada rakyat. Sebab by the end of the day, sesiapa sahaja yang dalam arena politik ini, dia kena bekerja untuk rakyat. Jadi kita akan dihukum oleh rakyat. So mahu atau tidak mahu, pada hari ini teknologi di hujung jari bermacam-macam, sekejap saja boleh menterbalikkan sesuatu. So kembali kepada rakyat, letakkan duit itu kepada rakyat, bukan kepada kepentingan diri. Itu daripada saya. Terima kasih Zuri Afandi Zuraimi. Anda bersama-sama dengan saya Zokri Idris dalam siri podcast Duit Tepi. Duit Tepi mengungkap hubungan duit dan manusia. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, Duit Tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita tentang cara pemilikan, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang penting, bagaimana kita menggunakan duit kita untuk keberkatan dalam kehidupan kita seharian. Sekali lagi terima kasih kepada tetamu khas kita pada hari ini, Zuri Afandi Zuraimi, dalam siri podcast Duit Tepi, dan kita berjumpa dalam siri yang akan datang.